Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Insya-Allah malam ini kita akan bersama-sama untuk membaca beberapa kisah daripada kisah nabi-nabi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah banyak cerita-cerita kita ni kita akan baca daripada ayat Quran. Moga-moga kita dapat faham ayat Quran. Di samping kita yang dalam masa yang sama kita tahu apakah yang telah berlaku, apa yang telah dilakukan, apakah yang telah dilaksanakan oleh para nabi, yang semua kita beriman kepada kitab Allah dan percaya dan beriman kepada rasul-rasul yang 25 orang. Malam ni insya-Allah kita bersama-sama masih lagi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam kali yang ke-6 insya-Allah. Malam ni kita akan sambung apa yang telah kita baca pada minggu lepas, iaitu ayat 127, 128, 129, 130 daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah ini ialah banyak, tapi yang telah kita baca pada sesi minggu lepas yang terakhirnya ialah yang pertama tentang Nabi Ibrahim disuruh diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membina Kaabah bersama-sama Nabi Ismail. Yang keduanya doa Nabi Ibrahim, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tunjukkan bagaimana cara nak melakukan ibadat. Jadi disebut situ iaitu wa arina manasikana, wa arina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah manasikana, iaitu bagaimana kami nak melakukan ibadah kepada kamu. Jadi kita telah sebutkan juga bahawa Nabi ini apabila diutuskan, mana-mana Nabi apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, maka mereka akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala cara untuk beribadah. Dan kita ni yang datang kemudian, kita belajar daripada Nabi. Jadi apabila kita tidak tahu bagaimanakah caranya, Nabi dah ajar dalam hadis-hadisnya ada. Jadi kita tak tahu, maka para ulama pula datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara. Sebagai contohnya, Imam Asy-Syafi'i datang mengajar dalam kitab-kitabnya kepada anak-anak muridnya bagaimana cara nak melaksanakan sembahyang yang betul. Jadi adalah cara-cara dia, rukun dia, sunatnya, yang membatalkannya dan sebagainya. Yang ketiga, perkara yang diminta oleh Nabi Ibrahim ni kepada Allah Subhanahu wa taala ialah Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi perkara yang ketiga yang diminta oleh Nabi Ibrahim ialah, ya Allah, maknanya janganlah engkau biarkan di Mekah ini kosong, tak ada orang yang menjadi nabi. Jadi Nabi Ibrahim minta. Bila dia minta tu? Masa dia hidup dia lah.
Tapi bilakah Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Ibrahim ni? Iaitu lebih kurang kita kata 3,000 tahun, 4,000 tahun selepas daripada kematian Nabi Ibrahim. Maknanya jarak masa tu lama. Kadang-kadang sebab itulah dia nak ajar juga kepada kita di sini. Kadang-kadang bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, janganlah kita ni gopoh. Gopoh nak jawapan, gopoh nak diperkenankan oleh Allah. Kita berdoa hari ni, kita nak esok. Kita berdoa sekarang, kita nak sekejap lagi. Tak semestinya. Sebab ulama-ulama kata bahawa doa tu sendiri adalah ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Artinya bila kita berdoa tu kita dah dapat pahala dah. Jadi bukannya kerana diperkenan atau tidak diperkenan itu yang penting. Yang pentingnya kita dapat pahala. Jadi bila kita ikhlas dalam doa kita, maka kita akan dapat pun okey, tak dapat pun Allah Ta'ala lebih tahu kenapa dia tak beri. Itu maknanya. Samalah juga seperti kita sembahyang contohnya. Kita sembahyang bukan kita nak sihat. Kita puasa bukan kita nak sihat. Kalau niat kita nak sihat, maka dah jadi lari niat gitu. Imanan wahtisaban. Nabi kata, siapa yang berpuasa kerana iman kepada Allah, kerana yakin Allah Ta'ala lah yang menyuruhnya, dan kemudian yakin Allah Ta'ala akan memberi pahala kepadanya, ihtisaban, maka dia akan dapatlah pahala puasa. Bukan kerana nak sihat. Sihat tu pemberian Allah Ta'ala. Kalau diberi sihat, sihat. Kalau tak beri sihat, tak apa. Itu pemberian. Sama juga dengan doa. Jadi doa tu adalah al-ibadah. Bila kita berdoa dapat pahala. Walaupun diperkenan tak perkenan, tu kemudian atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim di sini yang kita baca hari itu sekejapnya. Kita tak sempat nak huraikan ayat ni. Iaitu Nabi Ibrahim telah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 perkara. Atau meminta kepada Allah supaya Allah Taala utuskan seorang rasul. Rasul ni daripada mana? Dia kata rasulam minhum, daripada mereka. Daripada mereka tu daripada ahli Mekah mana. Janganlah orang lain datang. Kadang-kadang setengah-setengah rasul ni dia datang daripada luar. Kadang-kadang tu. Seperti contohnya Nabi Lut yang akan kita cerita selepas daripada ni kalau sempat. Nabi Lut, dia ni bukan daripada tempat kampung tu, negeri tu. Tapi dia datang ke negeri tu. Mana dia ni orang luar. Itu contohnya. Jadi begitulah Nabi Ibrahim ni dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang situ juga, orang Mekah tu. Jadi akhirnya Allah Ta'ala perkenankan doanya. Iaitu siapa? Daripada zuriat Nabi Ismail AS. Iaitu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yatlu alaihim ayatika. Nabi Ibrahim sebutkan, minta kepada Allah supaya rasul yang datang ni melaksanakan, membuat kerja, 3 kerja. Yang pertama sekali ialah yatlu, iaitu membacakan. Kita baca, kita sekarang ni, kita semalam 2 hari 3 hari lepas kita ada apa? Tilawah, musabaqah tilawah. Dia panggil musabaqah tilawah tu artinya ialah pertandingan membaca Al-Quran. Tu. Jadi tilawah ni maknanya membaca. Jadi Quran ni ialah membaca tu bukan membaca untuk diri sendiri, tapi membaca tilawah tu membaca kepada orang. Gitu. Kalau qira'a tu saya baca untuk diri saya sendiri. Saya baca surat khabar kata, saya bacalah. Diam pun tak apa kan. Senyap-senyap je saya baca surat khabar untuk diri saya nak faham apa kandungan isi surat khabar tu. Tapi kalau tilawah ni maknanya saya baca supaya orang dengar, saya baca supaya orang tahu. Jadi ni kerja Nabi yang Nabi Ibrahim minta, ya Allah utuskanlah rasul ni. Rasul ni kerjanya apa? Kerjanya ialah nombor 1, dia membacakan ayatika, iaitu ayat-ayat kamu ya Allah. Tu yang pertama. Yang keduanya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar. Keyword dia ialah yu'allim. Yu'allim tu artinya mengajar. Mengajar apa? Al-kitab, mengajar Quran, wal hikmah, dan mengajar al-hadis. Itu kerja dia nombor 2. Maknanya bukanlah kerja Nabi ni ialah membacakan Quran, kemudian orang terima, orang tak terima terpulang pada dia, ataupun orang terima buat apa? Tak, dia mesti kena buat something. Kena buat sesuatu. Bila orang tu dah dengar ikut Nabi, apa Nabi kena buat? Nabi kena ajar kepada orang yang
Dan nak tu perkara yang kedua, iaitu yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi itulah yang Nabi kita buat. Iaitu apa, Nabi kita ni di Mekah Mukarramah, nombor satunya dia berdakwah. Dia iklankan, dia ceritakan Islam ni kepada seluruh orang di Mekah tu. Yang kedua dia buat apa? Bila orang tu dah ada, dah ikut Nabi, dah ikut, kita kata dah masuk Islam, tak boleh biar dia macam tu saja. Dia kena yu'allim. Jadi Nabi telah membuat rumah pusat dia. Kita kata center dia. Di mana? Rumah Arqam bin Abi Arqam. Khusus Nabi buat situ. Tempat di mana sahabat-sahabat akan datang ke situ untuk berjumpa dan belajar Quran daripada situ. Dan perkara yang kedua juga yang Nabi buat apa? Iaitu Nabi telah mengajarkan para sahabat, dan sahabat-sahabat yang dah belajar dengan Nabi ni di rumah Arqam bin Abi Arqam, maka mereka pula akan berkeliaran, berselerak pergi ke rumah-rumah orang-orang yang dah masuk Islam ni untuk mengajar Quran dan mengajarkan as-sunnah. Mengajar Quran artinya apa yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ajar. Nabi sampaikan kepada mereka, mereka pula ajar kepada orang lain. Kemudian selepas daripada itu, apa-apa nak faham, bagaimana nak faham ayat ni, maksud ayat ni apa, bagaimana nak laksanakan, itu nama dia al-hikmah. Al-hikmah artinya al-hadis. Ulama-ulama tafsir kata iaitu mereka akan mengajarkan kepada orang lain pula. Jadi itulah perkara yang dibuat oleh Nabi. Perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim sendiri, ya Allah, mintalah supaya Nabi ni juga membuat perkara yang ketiga. Yang ketiga ialah wa yuzakkihim. Yuzakki itu maknanya membersihkan, maknanya mentarbiah. Sebab manusia ni dia perlu ditarbiah. Makna tarbiah ni maknanya bukan tarbiah dia apa ni, masuk ke PSB tu, bukan. Tarbiah tu maknanya dididik, maksudnya diproses maknanya. Sebab kita ni, kalaulah kita lah apa-apa pun, kalau benda keras ni kita kena lembutkan, gitu kan. Kalau daging tu keluar daripada dalam freezer tu, dia tak boleh masak terus, dia kena lembutkan dulu. Lembut tu kena tunggu masa, masuk dalam microwave ke, letak air panas, tak kira lah setengah jam ke. Itu nama dia proses mentazkiyah, tu nama dia, iaitu melembutkan. Hati manusia macam tu juga. Manusia ni daripada kufur kan. Kita bayangkanlah kalau kita ni orang-orang kita yang bukan Islam lagi tu, yang ramai katakan yang tak Islam lagi, kemudian dia masuk Islam. Dia ni dulunya memang tak percaya kepada Tuhan, memang sembah macam-macam, sembah hantu, sembah apa macam-macam. Kemudian tu apa lagi, makan babi, makan macam, kita nak kata keras hati tu kan. Jadi takkanlah automatik bila dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus bersih semua. Takkan bersih kan, mestilah dia proses perlahan-lahan. Macam tu lah, itu nama dia, proses perlahan-lahan tu nama dia yuzakkihim. Zaki itu maknanya ialah membersih maksudnya. Jadi sebab tu nama juga, kalau salah satu daripada rukun Islam ni kita panggil az-zakah. Az-zakah tu ialah maknanya membersihkan maksudnya, zakat tu. Jadi itulah kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya utuskan Rasul, dan Rasul ni buat lakukan kerja tiga-tiga ni. Dan Alhamdulillah kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perkara-perkara ni. Kemudian seterusnya ayat 124 pula ni, kita beralih pula kepada ayat lain. Apakah yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Wa izi batala Ibrahima rabbuhu. Jadi baca tu betul-betul tu kan, maknanya dia baris tu. Sebab itulah kita kata kalau baris ni salah baris, dia salah makna bahasa Arab ni. Kalau Quran pun macam tu juga. Wa izi batala Ibrahima, kemudian rabbuhu. Kalau kita baca wa izi batala Ibrahimu rabbahu, dia makna dia terbalik. Gitu, makna dia terbalik. Dalam ayat ni makna dia, dan ingatlah apabila Nabi Ibrahim ini telah dicuba oleh Allah. Kalau kita baca Ibrahimu rabbahu, maknanya Nabi Ibrahim mencuba Allah. Jadi terbalik. Sekarang ni Nabi Ibrahim dicuba oleh Allah. Allah Ta'ala mencuba dia, mengetes dia. Apa dia? Bikalimatin, dengan beberapa kalimah. Itu terjemahan dia. Tapi makna apa beberapa kalimah? Ulama-ulama tafsir kata maksud beberapa kalimah ni ialah beberapa suruhan, beberapa hukum. Antaranya ialah Allah Ta'ala contohnya menyuruh Nabi Ibrahim ni bina Kaabah.
Dia buat tak? Dia buat. Dia minta kepada Nabi Ibrahim ni supaya letakkan anak dia ni jauh. Letak di Mekah tu, di padang pasir sana. Pada masa tu tak ada orang, dia pergi letak. Padahal jauh dia tu bulan. Bukan sehari 2 hari, bulan sampai ke sana tu. Jadi maknanya semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba Nabi Ibrahim ni semua telah dibuat oleh Nabi. Sebab itulah Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran sebagai allazi waffa. Dia kata Nabi Ibrahim ni seorang yang waffa. Waffa tu maknanya yang menunaikan. Apa saja Allah Taala suruh, sembelih anak satu-satunya anak pada masa tu. Sembelih juga kan. Jadi dia tak ada banyak benda kita kata ni teragak-agak ke, dia tak ada. Itu kehebatan Nabi Ibrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Lalu oleh kerana dia ni menunaikan semua apa yang Allah Taala minta, apa Allah Taala kata? Allah Taala kata qala inni ja'iluka, maka aku akan menjadikan kamu ini lin-nasi imama, menjadi imam kepada menjadi imam kepada manusia. Ertinya menjadi imam kepada manusia ialah maknanya menjadi ikutan kepada manusia. Kita ni kalau depan imam, maknanya kita ikut dia. Imam baca sujud, kita sujud lah. Kalau imam tak sujud, jangan sujud. Itu imam. Kalau imam tu bagi salam, bagi salam. Kalau imam tu sujud sawi lah kita. Walaupun kita kata apa cerita pula imam ni, bukan aku lupa, dia yang lupa. Dia yang ragu-ragu rakaat berapa. Dia punya pasal lah. Aku tak boleh ikut juga. Dia baca kunut, baca kunut. Dia tak baca kunut, subuh. Tak boleh baca kunut. Jangan pandai-pandai lah kita nak baca kunut pula kan. Nanti tinggal 2 rukun yang panjang, dia akan boleh jadi batas sembahyang kita. Kunut tu sunat. Jadi kalau dia tak buat, kita tak boleh buat. Itu nama dia mukhalafatul imam. Jadi Nabi Ibrahim ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia ja'iluka lin-nasi imama. Dia telah menjadi imam kepada manusia. Sampai hari ini kita orang yang paling ingat sekali selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita ingat pada Nabi Ibrahim kan. Sebab apa? Selepas tu baca tahiyat, selepas baca tahiyat baca salawat. Baca salawat, ada salawat Ibrahimiyah pula belakang tu kan. Jadi makna kena sebut nama Nabi Ibrahim tu setiap kali orang sembahyang. Biasanya lah walaupun perkara tu sunat tapi orang akan ingat Nabi. Orang tak sebut Nabi Isa, orang tak sebut Nabi Nuh, orang tak sebut Nabi Adam, orang tak sebut dalam sembahyang, orang sebut Nabi Ibrahim. Jadi maknanya special dia tu. Itulah dia kata imaman linnas. Jadi apabila Allah Taala janjikan dia macam tu, apa dia kata? Dia pun katalah bila Allah Taala nak beri sekarang kau Ibrahim, kau jadi imam kepada manusia. Kau aku lantik kau jadi imam. Kau akan menjadi ikutan kepada manusia. Dia pun cakaplah kepada Allah. Qala wa min zurriyyati. Dia minta kepada Allah, ya Allah, berilah juga anak-anak aku, zuriat-zuriatku akan menjadi imam juga. Zuriat aku ni siapa? Zuriat aku maknanya Nabi Ishaq, zuriat dia juga. Kemudian Nabi Ismail, zuriat dia juga. Tapi lepas tu apa jadi? Daripada Nabi Ishaq keluar Nabi Yaqub alaihissalam. Daripada Nabi Yaqub keluar Nabi Yusuf. Anak Nabi Yaqub 12 orang. Satu yang elok Nabi Yusuf ni. Yang lain tu dah start buat perangai. Buat perangai nak bunuh lah Nabi Yusuf, macam-macam perangai kan. Kemudian selepas daripada tu lagi keturunan Nabi, semua keturunan Nabi Ibrahim tu siapa? Tu yang grup-grup Bani Israel yang berada di Mesir, yang diajak oleh Nabi Musa untuk seberang laut, lepas tu matikan Firaun dalam laut, kemudian pergi suruh ni, semua tak nak. Banyak apa? Lepas tu sembah anak lembu pula tu. Ikut Samiri pula. Tu perangai-perangai jahat Bani Israel. Semua tu siapa? Tu zuriat Nabi Ibrahim lah tu. Jadi maknanya zuriat Nabi Ibrahim ni terbahagilah kepada 2. Jadi Nabi Ibrahim dah minta lah. Dia kata wa min zurriyyati, ya Allah, berilah zuriat aku pun akan jadi imam juga kepada manusia. Allah Ta'ala kata, kalau dalam ayat ni kan tak, no lah kita kata bahasa Inggeris kan. Qala wa min zurriyyati, Allah Ta'ala kata qala la. Allah Ta'ala kata qala la. Allah kata tidak. La yanalu ahdiz zalimin. Orang-orang yang zalim tak akan dapat, aku tak akan beri pada dia. Jadi artinya sini ialah ulama-ulama kata walaupun kita ni keturunan yang baik, keturunan baik mana kita ni ayah nenek moyang kita ni apa saya ni contohlah kata cucu Tok Kenali masyhur lah. Di Kelantan lah, Tok Kenali. Ataupun moyang saya yang ke-10 tu ialah Syekh Daud Fatani daripada contohlah kata hebat lah.
Tapi dah kalau saya ni zalim, Allah Ta'ala kata no, la yanalu ahdiz zalimin. Orang-orang yang zalim walaupun dia keturunan Nabi, dia tak akan dapat benda apa ni, benda yang Allah Ta'ala nak beri kepada Nabi Ibrahim ni. Bahkan Allah Ta'ala mungkin akan beri kepada orang lain selain daripada keturunan Nabi-Nabi itu. Jadi maknanya keturunan ni bagus, tapi bagus kalau bagus. Kalau keturunan tu tak bagus, walaupun dia keturunan bagus, dia tak bagus juga. Gitulah kesimpulan dia. Jadi kalau kita tengok ramai sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni bukan orang baik, ayah dia tu. Contohnya ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan tak ada lah, gangster ni. Kemudian siapa lagi? Abu Jahal, gangster juga. Tapi siapa anak anak Abu Jahal? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah tu sahabat Nabi yang hebat dia. Sahabat Nabi pergi berperang pula tu, membuka Farsi, membuka Rom, lawan sini, berjihad sini. Jadi maknanya dia walaupun ayah dia tu orang jahat. Gitu kan. Ramailah anak-anak yang menentang para penentang Nabi ni, dulunya ayah mereka ni adalah jahat ni. Tapi mereka adalah orang-orang yang baik kan. Itu adalah hasil daripada kita kata doa Nabi Ibrahim, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sebab masa balik daripada Taif tu, Nabi berdoa kan. Malaikat bukit datang tu, dia nak kepik bukit tu, nak kata bagi mati semua. Nabi kata jangan, dia kata jangan kan. Kemudian ada satu hadis Nabi lagi. Nabi SAW berkata ketika dia ni terkena darah kan, darah dia terkena teruk kan, dikatakan pada masa tu puasa peperangan Uhud, apa dia kata? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah kaumku walaupun dah kena lontar darah ni. Ada yang kata ialah peristiwa tu masa peristiwa Taif, kena lontar batu, berdarah sampai ke kaki. Kalau kita lontar batu sini tak sampai ke kaki mengalir, tu makna bila mengalir sampai ke kaki tu memang banyak sangat lah tu kan. Tapi apa dia kata? Dia kata Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ada hadis tu di dalam Riyadhus Salihin. Jadi nak ceritanya ialah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh beri hidayah dia kepada sesiapa saja yang dia nak. Kemudian seterusnya, itu satu pertama. Kemudian wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Ni doa Nabi Ibrahim lagi. Kita baca malam ni doa Nabi Ibrahim dia. Kemudian kita tengok berlaku tak berlaku. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al haza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ni tu negeri mana? Negeri Mekah. Haza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ni negeri yang aman. Kemudian tu nombor satu, aman. Kemudian warzuq ahlahu minas samarat. Dan kemudian ya Allah, berilah buah-buahan banyak negeri ni. Buah-buahan minas samarat, buah macam-macam buah. Di Mekah tu ada apa? Asalnya ada air Zam-Zam satu je. Pokok tak tumbuh, tanah dia tak sesuai. Apa lagi ada Mekah tu? Pokok kurma tak ada. Pokok padi lagilah tak ada. Pokok gandum tak ada. Pokok anggur tak ada. Semua pokok-pokok tak ada. Sampai sekarang tak ada. Adalah sebatang dua batang. Yang ada sekarang pun dekat di Arafah tu, kerajaan Saudi duk sirang pokok. Hari-hari duk sirang pokok. Nak bagi tumbuh pokok tu. Jadi betapa susah itu. Air banyak mana tak tahulah. Memang tempat itu bukan tempat berpokok. Tempat yang banyak subur tu, atas bukit tu. Di mana? 100 km di Taif. Jadi orang-orang Mekah ni semua tu yang tinggal di Mekah ni, tokai-tokai besar ni, orang-orang kaya dia ada benda ladang-ladang kurma. Di mana? Di Taif. Yang banyak ladang-ladang kurma ni di Madinah. Sebab itulah orang Yahudi pergi duduk di Madinah, dia tak duduk di Mekah. Mekah ni ada apa? Ada tempat ibadat, ada Kaabah seketul. Tu saja kan. Tapi oleh kerana ada seketul tu orang nak pergi tu. Kenapa orang nak pergi sangat? Kita tengok lepas ni. Nabi Ibrahim punya doa. Jadi doa Nabi Ibrahim ni nombor satu sini adalah dia minta kepada Allah, ya Allah, ij'al haza baladan amina. Jadikanlah tempat ni aman. Sampai kepada zaman Nabi Muhammad, kalau kita katalah berapa? 4,000 tahun tadi tu. 4,000 tahun, 3,000 tahun, 5,000 tahun sampai kepada zaman Nabi Muhammad tu, negeri Mekah ni aman. Aman tu macam mana? Orang ni dia kata, kita panggil dia tanah haram. Tanah haram tu apa artinya? Tak boleh buat apa-apa situ. Tak boleh, binatang lalu pun tak boleh. Mana? Kalau misalnya kata kena pelanduk lalu depan kita pun, mari sengih depan kita, tak boleh tangkap juga. Yang boleh tu apa? Ni bolehlah nyamuk bolehlah pukul kan. Sebab itu dia binatang yang menyakitkan. Binatang buruan ni walaupun mari serah diri pun pada kita tak boleh tangkap. Itu binatang pun aman.
Tanah kita tak boleh ambil tak. Kau terlekat pada kasut kan, kena hantar balik. Mana tahu kan, kadang-kadang hantar balik, bawa balik naik kapal terbang, ada orang ambil masuk dalam plastik, bawa balik. Tak boleh. Kau lekat pada kasut kena hantar balik. Makna begitu mahal tanah tu. Tanah pun selamat Tanah selamat, apa lagi selamat? Binatang selamat, orang pun selamat. Macam mana selamat tu? Dia katakan bahawa sejak daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, orang yang salah, orang bersalah orang bersalah ni maknanya, contohlah kata, diceritakan dalam hadis-hadis, kalau seorang tu bunuh ayah dia kata, di luar daripada Mekah di luar Mekah, di padang pasir mana kan, dia kenal ni pembunuh ayah dia, kemudian tiba-tiba pembunuh tu masuk ke dalam Mekah, dia jumpa di Mekah ni, lah ini pembunuh ayah aku, dia tak boleh usik, dia kena tunggu orang tu keluar daripada Mekah, barulah dia boleh usik orang tu. Maknanya selamat macam tu. Jadi doa Nabi Ibrahim ni, Rabbi ja'al haza baladan amina, jadikanlah tanah Mekah ni tanah yang aman selamat Kemudian tu yang kedua, dia kata warzuq ahlahu, berilah rezeki kepada penduduk negeri ni dengan samarat. Samarat tu mana buah-buahan Jadi kita kata sekarang ni memang semua ada buah situ, walaupun tak ditanam situ. Durian pun ada lakut Durian, apa lagi? Rambutan ada. Pergilah. Nasi tu memang ada lah kan tu semua buah ada. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim ni, bila tadi Allah Ta'ala beritahu dia, kau nak jadi imam ni tak boleh, boleh jadi imam ni aku beri kepada orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang okey boleh, orang zalim tak nak beri. Nabi Ibrahim pun mintalah doa kepada Allah. Dia minta doa apa? Ya Allah, jadilah ke negeri ni aman dan berilah buah-buahan, makanan di negeri Mekah ni banyak, mewah, untuk orang-orang yang beriman saja. Apa Allah Ta'ala jawab? Jadi Nabi doa minta kepada orang beriman sajalah kan. Orang tak beriman tak payahlah, biar mati kelaparan tak apa di Mekah ni. Jadi Nabi Ibrahim kata, dan Allah Ta'ala berkata, qala wa man kafar. Allah Ta'ala kata apa pula? Terbalik apa? Qala wa man kafar, termasuk juga orang kafir. Maknanya apa? Maknanya orang-orang yang kafir pun akan dapat makan juga. Orang kafir pun dapat jadi Allah Ta'ala kata fa umatti'uhu qalila summa tarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Aku akan beri kesenangan kepada mereka, fa umatti'uhu qalila, sedikit saja. Sedikit artinya atas dunia ni sajanya, tapi selepas tu masuk akhirat tak ada dah. Aku tak akan bagi can pada mereka. Aku akan azab summa tarruhu, kemudian kami akan heret dia tu ila azabin nar, ke azab neraka. Jadi kesimpulan sini daripada dua doa Nabi Ibrahim ni ialah Allah Ta'ala ni nak ajar Nabi Ibrahim. Mula-mula Allah Ta'ala ajar Nabi Ibrahim macam ni, iaitu apa? Apa-apa kepimpinan lah, dia kata pemerintahan Allah Ta'ala tak beri kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi dunia ni makna kesenangan ke, kemudahan ke, Allah Ta'ala akan beri pada dia. Allah Ta'ala akan beri pada dia, tetapi sekejap saja, iaitu sebelum dia pada dimati. Jadi maknanya kalau orang tu tak beriman, dia, kalau kita nampak dia okey je, dia senang, dia bekerja, dia dapat ni, dia maju dan sebagainya, itu memang pemberian Allah SWT. Allah Ta'ala jamin tu. Tetapi kemuliaan Allah Ta'ala tak akan beri pada dia. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memintalah kepada Nabi Ibrahim. Apa Allah Ta'ala minta? Allah Ta'ala kata wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq. Kemudian wahai Ibrahim, sekarang ni Ibrahim, kerja kau lagi ialah aku nak suruh kau apa ni? Dia kata, Allah Ta'ala kata azzin tu ialah azan lah, kita kata azan tu maknanya laungkan dengan kuat, mana dia. Kita sekarang guna mikrofon, laung perlahan pun mikrofon kuat sampai ke jauh-jauh kan, sampai ke mana, jerudung, tak sampailah jerudung kan. Tapi ni saya mengajar sebuah sana, orang kata tu sampai dia dengar tu, belakang sekolah tu pun dengar tu, berkat mikrofon. Tapi azin tu ialah kalau di setengah-setengah tempat tu dipakai azan dengan mulut ni, naik di menara. Ada satu tempat tu saya pergi tengok hari itulah di Bosnia, Sarajevo. Masjid itu saya tahulah sama ada tak boleh ke azan tu, tapi bila maghrib dia banyak masjid di Sarajevo ni. Orang Islam tu ramai jugalah, tapi masjid banyak. Ni masjid. Jadi tiba-tiba masuk maghrib kita dengar bunyi tengok-tengok mana ada orang duduk atas menara tu, dia naik atas menara tu, dia azan.
Oh, dia azan dengan apa? Bukan pakai mikrofon, pakai mulut. Jadi dia Allah, sini Allah, sini Allah ni atas menara tu. Kita tak pergi, tak naik dah kita tak, kalau kita naik. Maknanya jadi naik mungkin 5 minit dan sebelum tu dia naik. Lepas tu baru turun, lepas tu semayang. Jadi azin, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Ibrahim ni supaya azin. Kalau ikut dalam cerita tafsir dia kata, dia pun berkatalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau aku melaungkan, siapa nak dengar? Suara aku ni bukan sebab masa tu mana ada orang. Dia kata, Allah Ta'ala kata, alaikan nida wa alayyal balagh. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Ibrahim, aku suruh kau azan. Azan sudah, laungkan sudah. Yang kerja untuk sampaikan suara ni kepada manusia ni, itu kerja aku, Allah Ta'ala kata. Jadi dia pun pergilah ke Arafah. Dia ceritakan, dia cari satu bukit. Itulah orang kata Jabal Rahmah wallahu a'lam bissawab. Saya tak kata orang kata. Jadi dia naik satu bukit tu, kemudian dia pun melaungkan lah. Melaungkan apa? Bukan azan, tapi melaungkan, hei mari semualah buat haji. Dia kata, mari semua. Dia bercakap seorang-seorang lah tengah padang tu. Tapi rupanya suara dia tu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Bukan sampaikan kepada seluruh dunia saja, tapi sampaikan kepada semua yang duduk dalam sulbi-sulbi tu. Maknanya dalam apa ni? Dalam tulang-tulang kata, dalam benih-benih manusia, semua tu dah sampai. Maknanya sebab itulah bila bangun dia kita ni, celak je mata, kita sedar je, kita terasa nak pergi ke Mekah. Orang Islam lah, orang tak Islam tak nak pergi kan, nak pergi merosak ada juga kan. Jadi orang Islam dia akan rasa nak pergi ke Mekah seumur hidup dia, walaupun pergi sekali kan. Jadi itulah maknanya, itu kerja Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, wa azzim fin nasi bil haji, wahai Ibrahim, iklankanlah kepada manusia ini dengan haji, ya'tu ka rijalan. Allah Ta'ala pun memberi jawapan. Allah Ta'ala kata, mereka akan datang kepada kamu rijalan. Rijalan maknanya berjalan kaki. Kita tak adalah berjalan kaki, kita naik kapal terbang kan. Tapi orang dulu, kita rasa masa kapal terbang tak ada, naik kapal. Pergi juga naik kapal. Berapa bulan naik? 3 bulan. Saya tak tahu lah berapa bulan kan. Tapi nenek saya tu pernah pergi naik kapal dulu. Saya pernah hantar dia. Tahun 60-an. Tahun 60-an masa tu, 69. Saya ingat lagi kan. Naik kapal di mana? Di pelabuhan di Kelang tu. Daripada Terengganu naik bas. Saya dari Terengganu naik bas. Naik bas sebab tu 2 hari baru nak sampai ke Kelang tu kan. Ke Kelang kat situ kapal orang putih lah siapkan masa tu, mungkin wallahu alam bissawab lah kan. Jadi naik kapal tu berapa hari? Dekat sebulan baru sampai ke Jeddah. Dah mati, dia ceritalah mati buang dalam laut tu. Pakai tengoklah ramai-ramai kan. Dia buku-buku dia letak batu, dekat batu dia campur dalam laut tu. Makan dia jeruk, makan dia apa, dia tahu lah sembahyang. Tu kira tanam lah tu jadi tu maknanya orang nak pergi haji tu. Walaupun jadi Allah SWT jalan tu kita jumpa orang-orang ni naik lori. Dia lori tu, tapi dia adalah makcik-makcik perempuan duduk belakang lori tu. Kata daripada manalah pula ni naik lori besar tu. Dia 2-3 tak ramai, 2-3 orang je dalam lori tu. Ada driver, lepas tu ada 2-3 orang duduk dalam tu. Belakang tu macam-macam barang ada. Dia tak pandai bercakap, kita tak pandai bercakap juga. Muka macam-macam, agak-agak macam Cina sikit kan. Tapi tahu, tanya-tanya dia kata Dagestan. Rupanya naik apa? Naik kereta tu daripada Dagestan tu. Berapa negeri saya duduk tengok ke peta, daripada Dagestan dia kena lalu ke Iraq dulu, lalu ke Uzbekistan, lepas tu masuklah Jordan, lepas tu masuk Arab Saudi. Uish, maknanya naik kereta tu berapa hari tu wallahu alam bisawab, negara susah payah tu kan. Jadi tu ada orang tu kapan datang tu dia dengar suara Nabi Ibrahim tu panggil tu secara tidak langsung Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa ala kulli damirin, dan juga naik unta, naik keldai, naik keldai. Maknanya Allah Ta'ala nak cerita semua macam-macam bentuk lah. Dia tak ceritalah kapal terbang ke sini. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka semua ni datang daripada mana? Ceruk-ceruk, tak tahu daripada ceruk mana. Maknanya macam kata ceruk-ceruk, celah-celah bukit mana keluar semua, macam keluar cacing tu. Mari semua nak pergi ke Mekah. Itu adalah Allah Ta'ala kata alainal balagh. Tu Allah Ta'ala kata aku yang menyampaikan, kau tak payah fikir pasal tu. Jadi kita begitulah sebenarnya nak ajar kita, iaitu kita ni dalam apa-apa kerja pun, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita jangan mempertikaikan. Pertikaian apa? Ya Allah boleh, tak dengar juga tak, kalau Allah Ta'ala suruh buat. Itu kerja maksud dia apa-apa suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian habislah cerita tu pasal Nabi Ibrahim tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memujilah Nabi Ibrahim AS. Masuk pada Nabi ni, saya kata 6 kali Nabi Ibrahim ni. Ada beberapa ayat lagi cerita pasal Nabi Ibrahim yang tak habis lagi. Iaitu sekarang ni penghujung cerita dia. Penghujung Nabi Ibrahim ni, iaitu dia berbaliklah, dia ni tinggal di Palestin. Tinggal di Palestin sekarang ni.
iaitu tinggal di satu tempat nama dia Hebron. Hebron tu ialah Khalil, nama bahasa Arab dia Khalil, tapi orang putih panggil Hebron. Dalam peta pun Hebron. Di Hebron ni ada satu masjid. Masjid tu besar, ada kubur Nabi Ibrahim dalam tu. Dikatakan wallahu alam bisawab, oleh kerana Nabi Ibrahim ni orang-orang Yahudi pun dia kata inilah nabi dia juga, datuk nenek dia juga, dia kata. Jadi dia jaga tu. Dia buat lesen. Siapa nak masuk, siapa nak tengok kena minta kebenaran daripada dia pula. Orang-orang Yahudi ni pula. Jadi di situ Nabi Ibrahim ni ada seorang anak saudara. Anak saudara dia nama dia Lut. Lut ni datang daripada mana Lut ni? Lut ni datang daripada Iraq tu. Dia ni bersama-sama dengan Ibrahim. Bila dia ni beriman? Dia beriman masa Nabi Ibrahim kena bakar tu. Bila Nabi Ibrahim nak kena bakar, tiba-tiba tak terbakar. Bila tak terbakar, orang ramai yang tengok Nabi Ibrahim ni, yang nak bakar Nabi Ibrahim ni, bukannya nak beriman. Bila tengok Nabi Ibrahim dah kena bakar, tak dapat kena bakar, keluar muncul daripada api tu, api dah padam, Nabi Ibrahim keluar hidup-hidup. Tak ada seorang pun yang beriman. Seorang saja yang beriman pada masa itu, iaitu Lut, anak saudara dia. Lut ni diceritakan dia adalah orang yang mana ayah dia mati masa dia kecil, jadi dia tinggal dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sayang kat dia. Jadi selepas daripada dia bakar, Nabi Ibrahim dibakar, dia selamat, maka dia pun ikut Nabi Ibrahim. Lalu bila Nabi Ibrahim berhijrah, dia pun ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi Haran, pergi ke Turki. Kemudian Nabi Ibrahim pergi Palestin, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir, dia ikut. Sampailah dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi nabi. Bila dia menjadi nabi, Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar, perintahkan kepada Nabi Ibrahim ni, beritahu kepada Lut ni supaya Nabi Lut ni pergi ke satu tempat di satu bani, satu kaum, nama dia kaum Sodom. Sodom S-O-D-O-M. Ejaan macam tu. Jadi tu yang keluar nama Sodomi tu. Sodomi tu. Sodomi ni orang sekarang ni geng-geng gay lah, gay. Jadi Nabi Ibrahim kata, kau Lut, kau pergi sana, kau tolong ajak sikit. Sebab apa? Orang-orang di negeri Sodom ni ialah di selatan Laut Mati sekarang ni. Di Laut Mati tu dia panjang, di bawah dia tu ada satu tempat nama dia sekarang ni Tasik Lut, nama dia Tasik Lut. Tepi Tasik tu, itulah dia kaum Sodom tu. Tapi orang tak jumpa. Orang tak jumpa apa? Tak jumpa bangunan-bangunan tu. Orang pergi cari korek-korek tak jumpa juga. Tengah korek lagi sekarang ni, tak jumpa-jumpa lagi. Di mana saki baki dia. Jadi peristiwa ni apabila dia dah berdakwah kepada orang-orang di Sodom, tapi orang Sodom ni jahat jahat dia, kita cerita macam mana akan datang lah. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak hancurkan apa? Nak hancurkan kaum Sodom tu, maka Allah Taala utuskan 3 malaikat. 3 malaikat tu ialah Jibril, Mikail, Israfil. Datanglah dia lalu menyamar sebagai 3 orang lelaki. Jadi bila dia menyamar ni, dia singgah dulu. Sebelum dia pergi ke Sodom, dia singgah dulu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni yang kita sebut hari itu ialah dipanggil sebagai Abu Daifan. Abu Daifan ni seorang yang sangat suka untuk belanja orang. Kalau dia nak makan, dia tak akan makan kecuali dia akan pergi keluar dulu cari orang nak ajak makan sekali. Bila jumpa orang barulah dia makan. Kalau tak ada orang dia sedih, tak ada boleh jamu orang macam tu. Jadi bila orang datang nak berjamu, 3 orang datang ni tak dikenali. Jadi dia pun apa lagi? Dia pun sembelihlah anak lembu dia. Dia sembelih anak lembu, dia pun bakar anak lembu dia. Kira apa ni? Oh, ni anak lembu bakar. Bukan bapak lembu bakar, anak lembu bakar. Apa jadi? Dia pun angkatlah hidangan tu kepada 3 orang yang datang tadi tu. Apa jadi? Kejadian tu kita akan sambunglah insya-Allah. Pada minggu depan insya-Allah. Apa yang terjadi, setakat itu sajalah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insyaallah kita sudahi tamatkan sesi pagi pada petang ni dengan sama-sama membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.